Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi Global Stock Market. Kita akan go through perkembangan semasa yang berlaku di pasaran Amerika Syarikat as of yesterday. Okay, so ketika ini pasaran di US untuk Nasdaq dan juga New York Stock Exchange telah pun dibuka pada pukul 9.30 malam waktu Malaysia. Dan ketika ini pasaran Nasdaq sedang rancak bertukar tangan saham-saham di antara para pelabur dan juga para traders. Dan kita akan go through berkenaan dengan beberapa updates yang kita perolehi daripada UOB Kay Hian, salah satu platform yang mana anda boleh melabur pasaran, melabur saham ke pasaran global secara terus. Okey. Dan seperti biasa kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Semoga semua insya-Allah dapat manfaat daripada sesi ini. Okey, so tanpa melengahkan masa, mari kita lihat hari ini 1 Julai tahun 2022. 1 Julai tahun 2022, hari pertama untuk separuh tahun 2022 telah pun bermula, dan malangnya pasaran di Amerika Syarikat memulakan hari bagi separuh penggal tahun 2022 dengan berlakunya sedikit penurunan in term of indeks mereka. Okay, so ada beberapa pasaran ataupun indeks utama yang kita selalu guna ataupun refer. Antaranya of course yang paling tertua adalah DJI, Dow Jones Industrial Average Index. Kemudian diikuti oleh S&P 500 Index Composite, okay, dan juga yang ketiga yang digemari ramai adalah Nasdaq Composite Index, yang mana membawa indeks komposit daripada syarikat-syarikat yang didagangkan di Nasdaq tersebut. Okay, so S&P 500 membawa 500 syarikat terbesar di US untuk duduk dalam konstituen di dalam S&P 500. Okay, so untuk DJI tak banyak. DJI kalau tak salah saya hanya 30 ataupun 50 syarikat terbesar dari segi market cap yang duduk di dalam indeks tersebut. Okay. Untuk perkembangan semasa, anda boleh login ke portal ataupun platform anda UOB Kay Hian ni. Just klik pada bahagian research dan anda pilih bahagian US reports. So untuk research yang atas adalah untuk pasaran Asia, basically untuk Singapore Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange dan juga Bursa Malaysia. Untuk US, klik pada US report dan anda akan dapat pilihan. So sama ada nak daily reports ataupun stocks report. So anda boleh pilih, dan juga anda boleh pilih tarikhnya, maka dia akan keluarkan report tersebut untuk anda. So anda boleh download dari sini dan lepas tu anda boleh baca apakah report yang dikeluarkan oleh Refinitiv. Okay, so sekiranya anda pengguna ataupun clients bagi UOB Kay Hian, perkhidmatan ini adalah percuma untuk anda. Anda boleh akses at any time untuk dapatkan perkembangan terkini apa yang berlaku di pasaran US market. Okay, so anda boleh buka account dengan UOB sekiranya masih belum ada. Anda boleh PM saya untuk saya bantu bagi membuka account bersama dengan UOB Kay Hian. Dan seterusnya kita akan berikan support sistem. Kita ada group support, okay, yang akan diuruskan oleh remiser kita, Tuan Lokman. Very aktif, selalu memberikan, agak kerap memberikan BTST. Siapa yang favor kepada BTST untuk pasaran bursa, buy today sell tomorrow, beliau selalu berikan beberapa cadangan counter dan juga saham. Anda boleh dapatkan di dalam group support tersebut. Okay, so sekiranya anda masih belum memiliki CDS account ataupun trading account, anda boleh buka insyaAllah dengan saya bersama dengan UOB Kay Hian. Dan sekiranya anda dah ada tapi nak tambah, nak explore lebih banyak CDS account, so boleh juga, tiada limit berapa jumlah account yang anda boleh buka.
Anda dah ada beberapa dengan yang lain, anda nak buka dengan UOB, tak ada masalah. So masih boleh buka, malah lebih cepat sebenarnya. Okay. Okay, mari kita lihat report yang dikeluarkan oleh Refinitiv bagi Jumaat 1 Julai tahun 2022. The day ahead, mari kita lihat market recap. Wall Street fell with the S&P 500 closing the book on its biggest first half plunge since 1970. Okay, so semalam juga ditutup rendah dan merupakan tahun terendah semenjak tahun 1970 untuk penurunan indeks S&P 500 jika dibandingkan antara tahun ke tahun, dan ini adalah yang paling teruk since 1970. Okay, so beberapa kejatuhan pasaran utama seperti indeks utama di S&P 500, DJI dan juga Nasdaq adalah sangat-sangat banyak kejatuhan dia. Kemudian kita lihat yang kedua, Treasury yields slid after soft US consumer spending data heightens recession fear. Treasury yields ada sedikit penurunan untuk beberapa tahun. Treasury yield ada 10, ada 2 tahun, ada 5 tahun, ada 30 tahun. So berlakunya pengurangan in term of dia punya yield disebabkan oleh recession fear. So masih lagi tajuk recession is still actively discuss ataupun menjadi topik utama perbualan bagi para pelabur dan juga investor, traders di seluruh dunia sebenarnya. So main focus adalah bagi ekonomi di US, yang mana recession fear is quite, I would say, hangat is very hot lah currently. Cuma untuk sesi tu saya masih lagi tengah siapkan saya punya slides. Special session insyaAllah saya akan bawakan berkenaan the recession history, berkenaan dengan recession risk, and also di previous market crash. Kita akan lihat beberapa siri market crash sejak tahun 1900. Kita cuba lihat balik sejarah apa yang berlaku, kenapa dia berlaku, dan juga apa yang kita boleh ambil pengajaran insyaAllah. Sama-sama insyaAllah. Doakan saya siapkan slide tersebut. So banyak data saya kena ambil daripada beberapa rujukan. So dia consume masa sikit. Okay, so minta doakan agar sempat siap nanti next week untuk sama-sama kita lihat data tersebut. Okay, kemudian kita sambung. The dollar was lower on gold slip. Okay, so dollar juga ditutup rendah. All sambal as OPEC Plus confirmed it will only increase output in August as much as previously announced despite tight global supplies, but left the market wondering about future outputs. Okay, so OPEC Plus masih tak nak lagi increase dia punya supply dalam keadaan pasaran minyak yang cukup tinggi, lebih daripada $100 per barrel sekarang ni untuk Brent dan juga WTI. So OPEC masih berkeras, dia masih menunggu sehingga Ogos untuk tambahkan supply. So basically harga commodities ni it's based on demand and supply. Okay, so mana yang banyak, mana yang kurang. So one of the way sekarang ni harga tengah mahal. Macam mana kita nak kurangkan harga? Kita banyakkan dia punya supply lah. Okay, so bila banyak supply tu hopefully dia punya harga will come down again. Okay, dia turun sikit lah, mungkin tak turun sampai $50 per barrel, tapi at least reasonable price lah. Okay, dan juga of course isu-isu yang berlaku di Rusia dan Ukraine juga mempengaruhi the oil price currently. Okay, and beberapa data yang diberikan untuk indeks utama di dunia, anda juga boleh rujuk di sini. Di bawah ni berikan dia punya yield bagi treasury yield untuk beberapa tahun. Kemudian juga commodities dan juga S&P 500 top 3 gainers dan juga top 3 losers. So top 3 gainers untuk semalam adalah Enphase Energy Incorporated, kedua Quanta Service, dan yang ketiga Solar Edge Technologies. Manakala top losers adalah Walgreens, Universal Health Services and General Motors. Okay, so GM, General Motors antara top losers semalam.
Seterusnya kat sini gambar apa? Gambar kereta assemble. Okey, apa dia cerita kat sini? The Institute of Supply Management is expected to show its index national factory activity likely fell to 54.9 for June from 56.1 in May. S&P Global Manufacturing PMI data is also scheduled for release. Additionally, the Commerce Department is set to report data on construction spending, which likely rose 0.4% in May compared to 0.2% rise in April. Okay, so ni antara beberapa data yang dinantikan pengumumannya. Basically dalam setahun tu memang ada banyak lah data-data sebenarnya yang kita tunggu dan yang akan diumumkan. So setiap bulan tu akan sentiasa ada sajalah data-data yang terbaru. So PMI, CPI, PCE semua data yang dinanti-nantikan. Kemudian S&P Global is scheduled to report June manufacturing PMI data for Mexico and Brazil. Okay, yang ni campur dengan Mexico and Brazil. June trade balance data will show the trade surplus likely widen to 9.99 billion for the month from 4.9 billion in May. Okay, manakala Chile Central Bank is expected to show its IMS's Economic Activity Index likely rose 4.7% in May from the same month last year. So itu antara beberapa pengumuman yang dinantikan untuk key data, especially on the PMI data, which expected likely akan ada perubahan. Okay. Ini key economic event yang dinantikan S&P Global Manufacturing PMI untuk Jun, bulan lepas punya, dan juga construction spending untuk bulan Mei. So yang ini lambat sikit, bulan Mei baru keluar hari ini. Key result, no major S&P companies are scheduled to report. Okay, so tak ada report, quarter report ataupun annual report untuk S&P 500 company. Okay, on the market monitor, Wall Street ended the session lower, crossing the finish line of a green month and quarter. Decimal code to the S&P 500 was first half in the more than half a century. Ini dikatakan tadi kejatuhan S&P 500 sebagai setengah tahun adalah yang paling teruk sejak tahun 1970. All three major US stocks indices finished the month on the second quarter in negative territory, with the S&P 500 notching its steepest first half percentage drop since 1970. The Nasdaq had its largest ever January-June percentage drop, while the Dow suffered its biggest first half percentage plunge since 1962. All three indices posted their second straight quarterly declines. The last time that happened was in 2015 for the S&P and the Dow, and 2016 for the Nasdaq. All year, it's been a tug of war between inflation and slowing growth, balancing tightening financial conditions to address inflation concern but trying to avoid outright panic, said Paul Kim, Chief Executive Officer at the Simply ETF in New York. Okay, so itu antara perkembangan separuh tahun ataupun separuh penggal untuk tahun 2022. Basically tiga indeks utama di dunia memang mengalami kejatuhan. Dan yang paling teruk adalah S&P 500, merupakan kejatuhan terteruk bagi S&P 500 sejak tahun 1970. Okay. Kemudian cerita tadi berkaitan dengan treasuries juga slip, ada sikit slip, kemudian berkaitan dengan gold dan juga oil prices. Okay. Page ketiga, turbulent first half for market. Okay. So ni data dia untuk separuh masa. Okay, kita consider separuh masa untuk tahun 2022. S&P 500, kejatuhan S&P 500 sejak tahun ataupun yang terteruk disenaraikan kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ada 10 tahun yang paling teruk S&P 500 jatuh dalam masa first half. Dan tahun 1970 dulu adalah kejatuhan yang paling teruk dengan negatif 21%. This is persen, bukan mata. Peratus turun. Nak kata contoh, ada kereta harga 100,000, dia jual diskaun 21%. Okay, so anda hanya bayar 79,000 saja untuk kereta tersebut. Okay, contohlah kereta
Honda so kereta Honda 100,000 dia jual hanya 79,000 sahaja. So itulah perumpamaannya ada diskaun diskaun ataupun jualan gudang ataupun jualan diskaun di pasaran saham utama di dunia. Okey. Sebelum ni paling teruk, okey, so 2022 sedikit saja dia nak beat 1970 record, hanya jatuh 20.1% negatif 20.1%. Okey. Manakala yang lain-lain ni anda boleh baca untuk dapatkan data yang lebih lanjut. Kemudian page keempat berkenaan dengan top news. Wall Street expect Tesla deliveries to fall in quarter 2 apabila berlakunya Shanghai ataupun kilang Tesla di Shanghai ditutup memandangkan kes sewaktu kes yang tinggi di China, mereka lockdown dan masuk juga kilang-kilang ditutup daripada beroperasi dan jangkaan Wall Street adalah Tesla punya deliveries untuk kereta mereka mungkin akan mengalami kelewatan disebabkan oleh penutupan kilang di Shanghai. Tapi Tesla dia ada banyak kilang. So dia bukan satu saja kilang dia. Dia ada beberapa so dia diversify in term of factories dia. Ada yang baru buat, nanti ada 2 lagi yang tengah on the way, tengah construction. But basically dia ada beberapa kilang dalam new report dia ada mention dekat mana. Anda boleh buka dia punya new report untuk baca dekat mana kilang. Salah satu is Shanghai, tapi ada juga di negara-negara lain. Okay, lagi apa yang menarik pada page keempat. Focus Apple eyes fuel purchases from dashboard as it rev up car software. Okay, ni untuk berkenaan dengan CarPlay lah, software CarPlay yang Apple supply untuk kereta-kereta tu. Okay, so ni perkembangan terkini apa yang dia nak cuba penetrate market. Dia itulah Apple ni kalau tengok dalam report dia punya main income dia bukan hanya jual devices dia bukan hanya jual produk saja. Servis pun banyak juga dia punya income dia tu. Jual of course iPhone, jual Mac. Paling banyak dia punya revenue kalau tak silap saya masa yang pernah kita bedah dulu, I think is iPhone lah. iPhone is main ataupun killer produk. Dia punya main revenue contributor datang daripada iPhone, followed dengan few other products, MacBook, jenis komputer, dan juga services. Tu antara profit ataupun earnings dia yang tinggi contribute daripada servis dia, servis iCloud dia punya all the service yang tak payah keluarkan produk pun, hanya memberikan servis but dia gains income. So very interesting how Apple actually making money. Dia bukan hanya simply jual iPhone ke jual ni saja, but the service banyak sebenarnya income dia dapat. Okay. Kemudian lagi berkenaan dengan Pfizer. Okay, tak settle lagi Pfizer ni. Sebelum ni I think ada pengumuman Pfizer mendapat peruntukan baru untuk US. Dia supply kepada US government vaksin. Ada tambahan lagi beberapa jumlah dia untuk vaksin. Kemudian yang ini Pfizer ask for formal US approval of oral COVID treatment Paxlovid. This one untuk dapatkan kelulusan bagi treatment COVID. Dia namanya Paxlovid tu. Okay. But hopefully this time kita harapkan ada proses back through yang lebih detail sebelum ni masa COVID dulu vaksin ni banyak proses yang di skip because nak cepatkan dan juga because of the global issue. So sekarang ni dah slow down sikit, so hopefully dia punya proses approval tu dia dah buat tedious sikit lah lebih detail lagi. Okay. Manakala page ke-6 Insight and Analysis, ada gambar kat sini. Ada gambar Erdogan, Biden, siapa ni, Boris Johnson, yang ni siapa NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Ada gambar 4 orang kat sini. Ada NATO Summit di Madrid pada 29 Jun tempoh hari. Okay.
Untuk Canada, ni bucket monitor. Tapi I think Canada tutup hari ni. Cuti. Ada public holiday untuk negara Canada on the 1st July. So, dia tidak didagangkan pada hari ini. Okay. Tapi anda boleh baca. Cuma saya tak favor untuk Canada. Saya tak ada interest kat sana. So, saya tak baca. Tapi untuk anda punya pengetahuan, anda boleh baca lah. Additional. Okay. On the page ke-9, on the wealth news. Again, data berkenaan dengan US inflation. Especially untuk CPI, PCE, PPI dan juga import prices diberikan. US consumer spending underlying inflation slow in May. US consumer spending rose less than expected in May as motor vehicles remain scarce while higher price forced cut back on purchases of other goods. Another sign that the rebound in economic growth early in the second quarter was losing steam. Okay. Ini ada sikit pengurangan in term of expectation dengan reality punya number. Apabila US consumer spending ada sedikit pengurangan compared to expectation. Disebabkan oleh peningkatan harga barang. Kita juga sebenarnya dah rasa di Malaysia ni agak lama, beberapa bulan sebenarnya kita dah rasa. But di US juga sebenarnya mereka mengalami masalah yang sama, kenaikan harga ataupun kita panggil sebagai inflation ada losing of buying power tersebut. Consumer spending gained 0.2% in May, the smallest rise in 5 months. The personal consumption expenditure price index rose 0.6% last month after gain 0.2% in April. In the 12th month through May, the PCE price index climbed 6.3% after similar gain in April. Excluding the volatile food and energy component, the PCE price index rose 0.3% for the fourth straight month. Okay, so itu berlaku untuk indeks utama consumer price index. PCE is personal consumption expenditure. This one all exclude fuel dengan satu lagi food and fuel lah. Okay, so yang itu dia exclude daripada PCE punya ni, dan juga PPI producer price index. Okay. Ini tadi berkenaan OPEX. OPEX Plus masih lagi meneruskan perancangan. Dia akan increase output in August, bulan 8 nanti. Itu pun tak tahu lagi kalau ada perubahan ataupun tak. So hopefully the best lah yang kita boleh nantikan. Alright, so itu saja bagi report definitif yang dikeluarkan ni anda boleh download di platform UOB KH anda. Tapi kalau anda masih belum ada, anda boleh PM saya untuk buka account. It's very fast, very easy. Dalam masa 2 hari 2 ke 3 hari saja. Saya buka lebih kurang sehari setengah pun dah approve. Very fast, and duduk rumah saja. Dulu nak buka account CDS memang lama kan, payah sikit kan, minggu-minggu. Sekarang cepat sebab kita dah guna online dan juga proses approval yang lebih pantas. So 2 hari pun dah boleh dapat account. Okay. Dan bayarannya murah saja, RM9 saja. Dulu RM10.60, sekarang hanya RM9 saja. Dan anda perlu keluarkan modal RM9, tapi tak perlu keluarkan modal untuk minyak pergi tempat, pergi bank, investment bank, parking sebagainya. So it's jimat lah sebab in term of punya effort, energy dan juga time tu dapat dijimatkan. So prepare semua dokumen dia dan submit. Betul dah dapat email opening, dia boleh start trade. Dan juga kita boleh start dapat all the benefits and features yang diberikan oleh UOB KH. Antaranya tadi research, anda juga boleh dapatkan stok. Tadi in general anda boleh juga dapatkan stok punya reports daripada Refinitiv. Kemudian kita juga ada berikan research untuk pasaran di Malaysia. Okay, so di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong. Sini antara juga research yang dikeluarkan setiap hari. Ada juga diberikan berkenaan dengan cadangan counter untuk trading. Juga diberikan oleh UOB setiap hari. Kemudian antara tools yang diberikan juga adalah Chat Genie. Okay, untuk platform
charting tools anda, okey, diberikan Chat Genie, kemudian ada juga diberikan trading view. Okey, ni trading view. Tertutup muka saya. Okey, dia buka semua. So ada trading view, juga diberikan percuma. Anda boleh buka berapa banyak indikator dekat trading view ni, tak kisah. Dia tak ada limit. Tak seperti yang percuma yang biasa anda dapat kan. So ini boleh buka. Chat Genie of course ada juga advantage dia. Dengan feature-feature yang baru. Dia punya apa ni, highlights ataupun alerts dia based on beberapa signal ataupun dia punya strength. Okay, anda boleh dapat kat sini. Kemudian support resistance so ni yang best ni, support resistance dia bagi dua support, dua resistance terus. Anda tak perlu nak cari-cari susah-susah, just klik SNR ni, so anda terus dah boleh dapat. So of course dua-dua ada kelebihan. Chat Genie ada kelebihan, TradingView ada kelebihan dia. Anda gunalah mana yang anda rasa terbaik dan juga yang anda rasa mudah untuk anda lakukan analisa dan juga all the features yang lain-lain dan support group daripada reminder kita, Tuan Lokman suka memberikan BTST, okay, saban minggu insyaAllah dia akan berikan sekiranya ada, dan juga of course market cantik. Even dengan current market yang macam suram-suram, masih lagi ada potensi untuk membuat keuntungan dalam trading, dan juga daripada kajian-kajian yang diberikan oleh pihak UOB sendiri, insyaAllah akan datang lebih banyak lagi. Dan juga kelas percuma. Okay, so kelas saham percuma in term of FA, fundamental analysis, technical analysis juga disediakan secara percuma. So sekiranya anda nak dapatkan akses kelas-kelas saham secara percuma ni, anda boleh hubungi saya untuk buka akaun dan seterusnya kita akan berikan link untuk datang kepada kelas-kelas saham ni secara percuma yang dilakukan secara online saja. So jimat juga, tak payah keluarkan minyak, nak sewa hotel dan sebagainya. Duduk dan belajar. Setiap bulan kita akan berikan juga kelas-kelas yang percuma ni. So banyak lagi feature-features yang kita berikan. Selain daripada boleh trade global, anda boleh trade untuk pasaran utama seperti di bursa, di US of course ada MX, NYSE, Nasdaq. Tidak lupa juga di Hong Kong Stock Exchange yang antara yang terbesar di dunia, ketujuh terbesar di dunia Stock Exchange. Singapore, Shanghai dan juga Shenzhen Stock Exchange. Ini juga antara key market yang ada di seluruh dunia. Dan of course, kiranya anda nak masuk ataupun invest di Jakarta ke, di Jakarta Stock Exchange ataupun di Turki Stock Exchange ke, di Australia Stock Exchange ke, anda juga masih boleh labur. Okay? Tapi yang itu anda perlu inform kepada Remiser dan dia akan tolong untuk execute anda punya trading tersebut. Okay? Sehingga kita berjumpa lagi. Thank you so much kepada yang join daripada awal hingga akhir. Dan juga jutaan terima kasih kepada yang dah share, kepada yang belum share. Pastikan anda kongsi kepada rakan-rakan anda dan kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.